Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada Prof. Madia, Dr. Harwati Hashim dan rakan-rakan seperjuangan. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan tugasan kami mengenai persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Syaurah Najwa Muhammad Sabri, Nur Saidatun Ain Musa, Nini Amirah Muhammad Amin, Ainur Nelisa Najwa Mas'ud dan Muhammad Amin Mat Nor. Pengenalan untuk tajuk ini ialah negara kita adalah dalam era globalisasi kini hendaklah dipersiapkan lengkap dengan kemahiran asas meliputi pelbagai disiplin. Ilmu khususnya dari aspek pendidikan dan latihan, kemahiran berkomunikasi, berbahasa, kreatif dan inovatif. Persoalannya yang timbul dalam realiti dunia pendidikan kini ialah mendepani cabaran dalam aspek penyediaan persekitaran tempat kerja guru yang benar-benar kondusif. Definisi untuk persekitaran adalah merujuk kepada keadaan di sekeliling dan juga guru bererti pendidik, mengajar atau pengasuh. Efektif adalah kesan atau pengaruh dan kondusif pula membawa maksud iaitu sesuai. Isu pertama, beban tugas guru berlebihan. Guru bukan sahaja mengajar tetapi melakukan kerja tambahan iaitu melakukan tugas pentadbiran. Ini menyebabkan guru berasa letih dan tertekan. Bekas Presiden MPA iaitu Profesor Dr. Nur Zuraida berkata, kajian sekumpulan penyelidik daripada UPM mendapati kerjaya guru dikesan mengalami gejala tekanan kerja paling tinggi berbanding kerjaya lain. Ini juga menyebabkan ramai guru membuat keputusan untuk bersara awal atau memilih kerjaya lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namirah binti Muhammad Amin, P1286616. Seterusnya ialah isu yang kedua, kekangan masa. Dalam konteks pendidikan merujuk kepada batasan waktu atau keperluan melakukan pelbagai tugas atau tanggungjawab dalam waktu yang terhad di sekolah. Ini menyebabkan guru terpaksa menyambung tugas-tugas yang diberi di luar waktu persekolahan. Seterusnya adalah kekangan terhadap peruntukan waktu yang agak terhad bagi pelaksanaan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar kelas. Assalamualaikum, saya Ainur Nelisa Najwa. Okey, isu yang ketiga ialah hubungan sesama rakan kerja dan ibu bapa pelajar. Terdapat perbezaan dalam mencari jalan penyelesaian, tetapi konflik boleh menjadi lebih serius apabila sesama rakan sekerja tidak boleh bekerjasama dalam menjalankan tugas dengan rakan sekerja yang lain, sekaligus akan memberi kesan negatif terhadap proaktif. Selain itu, isu rakan sekerja merupakan salah satu isu yang perlu dititik beratkan oleh setiap individu. Namun, terdapat sebahagian guru yang tidak berusaha dalam melaksanakan tugasan yang diarahkan. Ini akan menyebabkan wujud suasana kurang mesra antara guru, khususnya apabila tugasan itu melibatkan guru-guru yang lain. Guru juga berdepan pelbagai kes disiplin dilaporkan. Seharusnya guru dan ibu bapa dipertanggungjawabkan untuk mengatasi masalah ini. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir ibu bapa yang memihak kepada anak-anak mereka jika dikenakan sebarang tindakan salah laku. Tindakan yang diambil oleh guru dipersoalkan oleh mereka. Isu ini juga menyebabkan tekanan kerja guru dan sukar mencapai kepuasan dalam kerjaya mereka. Nama saya Nur Syaurah Najwa. Saya akan menjelaskan isu keempat iaitu tingkah laku pelajar yang negatif. Menurut Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP, sebahagian guru di negara Malaysia bukan sahaja tertekan dengan bebanan kerja, malah berdepan dengan karenah di persekitaran tempat kerja, terutamanya masalah disiplin pelajar di sekolah. Antara tingkah laku pelajar yang negatif seperti pelajar membuat bising di dalam kelas, tidak menyiapkan kerja dan kebanyakan pelajar melanggar disiplin sekolah seperti isu buli, ponting sekolah dan vandalism. Kebanyakannya mereka terpengaruh dengan budaya luar barat dan berkawan dengan rakan sebaya yang bersikap negatif. Secara tidak langsung, ia memberi kesan kepada tekanan emosi guru semasa bekerja.
Cadangan pertama, penambahan bilangan staf tambahan. Ini bagi melaksanakan tugas-tugas perkeranian. Jadi, guru hanya mengajar. Masa kerja guru dapat dikurangkan dengan mereka berpeluang merancang pengajaran mereka dengan lebih teliti dan fokus kepada prestasi murid. Dengan ini, guru boleh meluangkan masa dengan aktiviti lain kerana mereka tidak dibebankan dengan kerja kerani. Menurut Akhbar Berita Harian, cadangan ini untuk mengelakkan guru yang berpengalaman bersara awal dan menggalakkan mereka bersara sesuai umur yang telah ditetapkan iaitu 60 tahun. Seterusnya adalah cadangan penyelesaian. Yang kedua adalah kurangkan gangguan dalam pentaksiran. Pentaksiran program sekolah yang tidak menjurus kepada akademik sewajarnya dikurangkan supaya tidak menjejaskan pelaksanaan pentaksiran khususnya waktu persekolahan. Yang kedua adalah pihak pentadbir haruslah menilai semula tugas yang diberikan kepada guru agar pembahagian tugas seimbang tanpa membebankan guru tertentu sahaja. Seterusnya adalah program sekolah sewajarnya tidak diadakan di waktu persekolahan bagi melindungi masa instruksional murid. Seterusnya adalah kerjasama daripada pihak JPN dan PPD juga diperlukan bagi membimbing guru agar dapat menjalankan pentaksiran dengan lebih baik. Cadangan dan penyelesaian untuk isu ini ialah guru sentiasa bersikap rasional dan ibu bapa sentiasa berfikiran terbuka. Bagi guru hendaklah menghindari sikap ego dan sifat yang suka memandang kedudukan jawatan dalam menjalankan tugas. Guru juga sentiasa berfikiran rasional dan cari solusi untuk memudahkan kerja semua pihak. Selain itu, guru hendaklah memahami cara kerja rakan sekerja. Tidak perlu terlalu mendesak, sebaliknya beri peringatan dengan cara yang wajar. Tambahan, lakukan kerja secara berpasukan dan bahagikan tugas mengikut kemahiran serta kebolehan yang ada pada diri masing-masing. Manakala ibu bapa harus mengambil peluang untuk terlibat secara aktif dalam akademik dan kehidupan sekolah anak mereka. Seperti mana ibu bapa hendaklah menghadiri hari permuafakatan dengan guru anak mereka untuk membincangkan kelakuan, grade dan pencapaiannya. Hal ini menunjukkan ibu bapa dapat memberi kerjasama dan keterlibatan ibu bapa dengan pihak guru dan sekolah. Ibu bapa sentiasa berfikiran terbuka dan bersopan semasa berjumpa atau berinteraksi dengan guru maupun dengan kaki tangan sekolah. Cadangan penyelesaian yang terakhir untuk tingkah laku pelajar yang negatif ialah pemantapan nilai disiplin pelajar. Strateginya adalah dengan memantapkan rohani murid dalam melibatkan program rohani iaitu sumur, sasiah unggul murid. Kaedah ini sangat berkesan kerana melibatkan dua pihak iaitu pelajar itu sendiri dan guru. Program ini boleh membantu dalam membentuk tingkah laku yang lebih baik sekaligus mempertingkatkan kerjasama antara pelajar. Kedua, guru hendaklah sentiasa mewujudkan hubungan harmoni antara pelajar. Sikap guru positif serta penuh dedikasi dalam mendidik anak bangsanya bukan sahaja dapat meningkatkan tahap pencapaian akademik murid, sekaligus ia menghapuskan masalah disiplin di sekolah. Dapatan dan perbincangan ini adalah mengenai Cikgu Mas'ud bin Ba'i. Latar belakang cikgu ialah berumur 52 tahun. Beliau sudah berkhidmat sebagai seorang guru selama 30 tahun. Pengalaman bekerja beliau adalah pernah menjawat jawatan memangku guru besar, guru penolong kanan pentadbiran, guru penolong kanan HEM, guru penolong kanan co-curriculum, ketua unit pengurusan akademik di PPD Saratok. Sekarang beliau sebagai guru akademik biasa grade DG 48. Sekarang beliau berkhidmat di tempat yang ketujuh di SK Abang Abdul Rahman Saratok mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu, PJ, PK dan Pendidikan Moral. Untuk soalan apakah yang cikgu fahami tentang konsep persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif, bagi jawapan Cikgu Mas'ud bin Ba'i adalah guru tersebut berkesan pada aspek guru menguruskan bilik darjah, suasana PDPC, murid yang terancang dan terbaik serta masa PDPC yang efisien.
Persekitaran kerja guru yang kondusif pula, murid dapat melibatkan diri mengambil bahagian, memberi fokus pada pembelajaran, seterusnya dapat merangsangkan minat dan semangat terus belajar murid. Seterusnya, sebagaimana yang kita tahu, zaman sekarang ibu bapa sukar bertolak ansur dengan guru. Malah ada yang sanggup memukul guru kerana guru memarahi anaknya disebabkan anaknya tidak menyiapkan kerja sekolah. Adakah cikgu berpendapat bahawa hal ini akan mengganggu emosi untuk cikgu bekerja? Dan bagi jawapan Cikgu Masud ialah setakat ini, Alhamdulillah, tidak mengganggu emosi untuk terus berkhidmat. Berhubungan baik saya bersama ibu bapa pelajar selama puluhan tahun menjadi seorang guru kelas dan pembantu guru kelas, tiada perselisihan faham bersama ibu bapa sampai sekarang. Begitu juga sikap sukar bertolak ansur tiada timbul sama sekali. Hal ini disebabkan segala masalah murid dan ibu bapa murid berkaitan berurusan persekolahan anak dapat diurus dengan cepat dan berhemah. Dengan adanya ledakan maklumat masa kini yang menggunakan telefon pintar melalui pelbagai platform media massa seperti Telegram, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Responden yang kedua adalah Cikgu Suhaili binti Hamzah, dikenali sebagai Cikgu Eli, berumur 42 tahun, guru akademik biasa, DG 44 di Sekolah Kebangsaan Tok Du. Beliau berkhidmat selama 16 tahun dan juga merupakan guru bahasa Melayu dan pendidikan seni. Pada pendapat Cikgu Suhaili, persekitaran kerja yang efektif dan kondusif dapat meningkatkan produktiviti dan melibatkan sumber manusia yang berasa puas hati bekerja dan selesa dalam organisasi. Seterusnya adalah suasana. Isu utama di sini adalah suasana dan hubungan dalam sebuah organisasi. Hendaklah diberi perhatian kepada kewujudan persekitaran kerja yang efektif dan kondusif agar prestasi guru meningkat sekaligus kemenjadian murid dapat direalisasikan. Seterusnya adalah guru pada masa kini perlu menggalas pelbagai tugas dan kekalangan masa. Ini juga menyebabkan ramai guru yang mengambil keputusan untuk bersara awal. Hal ini guru lebih menghabiskan masa di sekolah berbanding di rumah. Seterusnya adalah ahli dalam sebuah sekolah mestilah bekerjasama bagi mewujudkan persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Saya telah menemu bual seorang guru dari SMK Datuk Haji Muhammad Nur Ahmad, iaitu Gulugu Pelapinan. Nama beliau ialah Puan Nur Azhar binti Muhammad Nur. Beliau merupakan seorang guru bergrade DG 48. Soalan pertama yang diajukan ialah kepada beliau, apakah yang cikgu faham tentang konsep persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif? Puan Nur Azhar berpendapat persekitaran kerja guru adalah merangkumi 4 perkara, iaitu kondusif dari segi keselamatan, kondusif dari segi kemudahan fizikal yang disediakan oleh sekolah. Yang ketiga, kondusif dari persekitaran sosial kerja. Dan yang terakhir ialah kondusif dalam tugas dan komitmen yang diberikan. Soalan yang kedua ialah, apakah realiti cabaran sebagai guru yang bukan tugas dalam pentadbiran? Puan Nur Azhar berpendapat guru juga bertanggungjawab untuk melaksanakan seperti mengisi maklumat APDN, segak dan lain dan banyak lagi. Soalan terakhir yang diajukan oleh Puan Azhar, apakah harapan dan nasihat untuk warga pendidik dan bakal guru di luar sana untuk membentuk persekitaran kerja yang efektif dan kondusif? Nasihat Puan Azhar untuk bakal guru ialah, pekerjaan guru adalah menjadi pilihan individu masing-masing. Sebaliknya, guru haruslah angkuh dan komited dengan tanggungjawab tersebut seperti yang telah ditandatangani ketika perjanjian. Yang keempat, Izwar Zurin. Beliau dikenali sebagai Cikgu Zurin, berumur 24 tahun, kaunselor di SK Taman Segar Ceras Kuala Lumpur dan baru berkhidmat hampir 1 tahun. Beliau berpandangan persekitaran kerja yang kondusif dan efektif merupakan tempat yang selesa untuk guru bekerja. Isu utama, hubungan dengan rakan kerja. Sebagai kaunselor, beliau banyak menghabiskan waktu dengan melaksanakan pelbagai program. Disebabkan itu, beliau memerlukan kerjasama dari rakan kerja dan pihak pentadbiran bagi memberi komitmen terhadap program itu.
Beban tugas kerja turut jadi isu. Guru ada jawatan lain selain mengajar. Beliau sendiri juga perlu membuat program-program sebagaimana guru yang lain, sedangkan kerja utama beliau adalah hanya menjalankan sesi kaunseling. Beliau berpendapat, cabaran guru mengajar pada masa kini sangat mencabar. Telah terjadi satu kes di sekolah beliau di mana ibu bapa murid telah membuat laporan polis terhadap seorang guru. Anaknya mengatakan guru tersebut rotan dan denda berdiri lama di luar kelas. Padahal guru tersebut tidak melakukan sedemikian. Ini bukan sahaja mengganggu emosi guru, bahkan mencemarkan nama baik, timbulkan pandangan serong daripada guru lain, sukar kenaikan pangkat dan kadang ibu bapa murid akan memantau guru mengajar. Beliau berharap sebagai seorang guru perlu bertanggungjawab terhadap tugas dan komitmen yang diberi. Berharap pihak KPM perlu sediakan peruntukan di sekolah kerana kemudahan tidak mencukupi dan memerlukan guru mengeluarkan duit mereka. Nama cikgu yang saya menemu ramah untuk kajian ini ialah Cikgu Fatin Natasha binti Sulaiman, berusia 24 tahun yang berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling di SK Setiawangsa, Kuala Lumpur. Merujuk kepada Cikgu Fatin, konsep persekitaran kerja guru yang efektif ialah guru dapat menjalankan tugas sebagai seorang pendidik dengan berkesan agar murid terangsang dengan apa yang dipelajari. Manakala persekitaran kerja guru yang kondusif ialah situasi yang penuh keharmonian dan kasih sayang dalam bilik darjah bersama murid-murid supaya PMP disampaikan tidak terganggu. Cikgu Fatin telah berkongsi cabaran guru pada masa kini meliputi aspek pentadbiran. Sesetengah guru terpaksa memegang beberapa tugas dalam satu jawatan kuasa. Sebagai contoh, seorang guru yang sudah dilantik sebagai ketua panitia subjek terpaksa menjadi ahli untuk jawatan kuasa bagi pengurusan hal ehwal murid seperti bahagian keceriaan dan keselamatan. Selain itu, Cikgu Fatin memberitahu mengenai hubungan ibu bapa dengan guru yang sukar bertolak ansur di sekolah pernah terjadi apabila guru kelas pernah mendenda murid kerana tidak menyiapkan kerja, lalu ibu bapa memberontak. Guru juga mempunyai kekangan masa sehingga berpendapat untuk pencen awal. Hal ini kerana guru menggaras bebanan yang melampau menyebabkan tiada masa yang fleksibel untuk menyiapkan tugasan. Secara keseluruhannya, keempat-empat isu yang dibincangkan tadi mempengaruhi persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif di sekolah pada hari ini. Rumusan daripada tugasan ini ialah persekitaran pembelajaran yang selesa serta menepati keperluan pelajar akan mendorong pelajar untuk terlibat secara aktif dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari. Persekitaran kerja yang kondusif akan terhasil bila ada kerjasama dan interaksi berkesan antara guru dan pelajar. Oleh itu, kaedah pengajaran yang berkualiti dapat meningkatkan usaha pelajar dalam mencapai hubungan persekitaran kerja dan pembelajaran yang baik. Sebelum kami menamatkan pembentangan, ini adalah rujukan yang kami gunakan sepanjang kajian dijalankan. Dan ini merupakan lampiran bagi kelima-lima orang guru yang kami telah menemu bual dengan jayanya. Pergi ke taman bersama Nyonya. Tidak lupa mengajar Azri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon undur diri. Sekian sahaja dari kumpulan 4. Terima kasih.